Mari kita tundukkan kepala, kita datang dalam doa memohon kepada Tuhan. 让我们一起低头祷告，祈求上帝的带领。 Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. 天父，我们很感谢你，今天早上我们能够聚集在你的圣殿里来敬拜你。 Juga bagi jemaat-jemaat yang mengikuti online dimanapun berada. 还有无论是在哪里在线上敬拜的会友们， Tuhan, sesuai dengan pujian ini, penuhilah kami dengan firman-Mu. 好像刚才我们所唱的诗歌，求你用圣灵充满我们。 Tuhan, berbicaralah kepada kami dan ajarlah kami oleh kebenaran-Mu. 求你能够领导我们，使我们能够明白你的真理。 Biar kami sekali lagi boleh dipuaskan oleh Tuhan melalui firman-Mu. 让我们借着你的道能够感到满足。 Nah, firman-Mu itu juga yang terus boleh memperbaharui dan mengubah hidup kami. 愿你的道也能够更新改变我们的生命。 Kasihani kami ya Tuhan. 求你怜悯我们啊，主。 Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus. 我们祈求圣灵的帮助。 Dengarlah doa kami ya Bapa. 求你垂听我们的祷告，天父。 Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. 弟兄姐妹平安，早安。 Ini adalah pertukaran mimbar yang dilakukan pada hari ini dan saya membawa salam dari segenap jemaat dan pengurus GKY Gading Serpong, tempat saya melayani saat ini. 今天我们国语堂是有那个讲坛的交换，我是代表那个 Gading Serpong 的会友和所有全体执事传道牧师向各位问安。 Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Musa Petrus dan majelis dan senang ketemu dengan Bapak Ibu di sini. 谢谢许建伟牧师还有其他的传道执事给我这个机会，在这里能够与大家分享上帝的信息。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. 好，让我们看一段经文，是取自路加福音19章1到第10节。 Saya akan bacakan lebih dulu ayat 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia, kemudian penerjemah Ibu Jenny akan membacakan dalam Mandarin. 牧师先会用印尼文来读，然后我会用中文来读。 Judul perikop yang diberikan Elai adalah Zakheus, ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 路加福音19章标题是税吏撒该。圣经这么说：耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他进到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，
我若恶造了谁，就还他4倍。耶稣说，今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救世上的人。 Saudara, kota Yeriko adalah kota yang pada saat itu dimasuki oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid. 那时候主耶稣和他的门徒进入这个耶利哥城。 Kota ini pada masa itu adalah kota yang makmur, kota yang maju secara perekonomian. 这个耶利哥城是非常经济繁华的一个城市。 Di sana terkenal dengan banyaknya pohon-pohon palem dan ada hutan pohon-pohon palem di sana yang cukup terkenal. 在那里是有很多森林里面有这个棕树，所以是非常以棕树出名的。 Sehingga wangi gitu ya dari udara karena banyaknya pohon palem itu ada di kota itu. 所以就散发一种非常那个香气。 Kota Yeriko itu juga adalah kota jalur perdagangan. 耶利哥也是一个经商之地。 Jadi semua barang-barang perdagangan itu kalau mau ke Yerusalem biasanya melewati kota Yeriko. 所以要卖那些产品到耶路撒冷，必须经过这个耶利哥城。 Jadi ada banyak komoditi perdagangan yang sangat marak diperdagangkan di sana. 所以在那里有很多进行很多的产品卖卖做交易。 Beberapa balsam dan buah-buah kurma yang terbaik ada di sana. 有很多蜜枣和其他的产品。 Jadi kota itu, tempat itu juga artinya adalah satu tempat yang makmur dan potensi untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. 所以因为它是一个繁华的城市，所以是非常重要的经济城市。 Artinya kota itu juga kota yang memberikan pajak yang menguntungkan bagi Kekaisaran Romawi. 所以他们所缴上的税给那个罗马政府是蛮庞大的一个数目。 Daerah yang kaya pasti setoran pajaknya juga besar. 所以如果是一个经济繁华的地区，那么所缴的税就必定也是庞大的数目。 Dan orang yang mengepalai setoran perpajakan di daerah Yeriko itu adalah Zakheus. 那么那时候在耶利哥的税吏长呢，就是撒该， Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. 他是税吏长， Dan Lukas mencatat dia adalah seorang yang kaya. 而且在这里路加福音讲到，他也是一个财主。 Dia bukan hanya sekedar seorang pemungut cukai biasa, tetapi kepala pemungut cukai. 所以他不是一般的税吏，而是税吏长。 Bukan sekedar kepala pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai di kota yang makmur. 而且不只是一般的税吏长，而是在一个非常繁华的地区的税吏长。 Dan reputasi pemungut cukai itu adalah reputasi yang sangat jelek, yang sangat buruk di mata orang Yahudi pada masa itu. 那时候犹太人看这些税吏，是瞧不起他们，觉得他们的名声是不是太好？ Karena mereka pada dasarnya adalah kepanjangan alat dari pemerintah Romawi di dalam memungut pajak dari masyarakat yang pada waktu itu dirasakan sangat memberatkan. 因为他们被看为是那个罗马政府的那个走狗了，因为要为那个去欺压百姓来缴税给罗马政府。 Orang-orang Yahudi sangat benci kepada yang namanya pemungut cukai. 所以这些犹太人对这些的税吏是恨之入骨的。 Karena mereka adalah antek-antek dari penjajah. 因为他们是那些罗马政府统治者的那个爪牙。 Yang di dalam praktek pemungutan pajak tentu mereka mengambil sebanyak-banyaknya untuk keuntungan mereka. 所以当他们征税的时候，这就征税很大的数目来填满自己的腰包。 Karena mereka juga ada kontrak, ya, kuota yang mereka harus penuhi untuk mereka setor kepada pemerintahan Romawi. 因为他们也算是承包那个税收，所以他们也要向那个罗马政府缴税。 Jadi masing-masing daerah itu ada kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Romawi, kamu harus setor pajak sekian, 所以 sekian.
所以每个地区罗马政府都已经制定你是要付上某个限度的那个税额， Jadi kamu mau ambil berapa itu urusan kamu. 所以你要抽多少税那是你的自由， Yang penting kuotanya kamu penuhi. 最要紧你就是能够缴上。 Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana upaya dari para pemungut cukai itu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk keuntungan mereka. 所以大家可以想象，那些税吏他们是用尽办法来抽取更多的税收，为自己个人的利益。 Dan tentu saja mereka juga di backup, artinya dalam menjalankan fungsi mereka itu di backup oleh pemerintahan Romawi. 当然，他们也有这个罗马政府作为他们的后台来为所欲为。 Jadi mereka itu dianggap penghisap, ya, sesama bangsa Israel. 可以说他们也是一种对自己的同胞吸血，吸那些同胞他们用血汗钱赚来的钱。 Mereka itu dipandang sebagai kolaborator dan pengkhianat bangsa. 他们被称为是那个犹太人的奸细了，就变成犹奸。 Dan Zakheus ada di posisi itu. 那么撒该就是这种的身份。 Dia seorang yang mengepalai para pemungut cukai. Artinya selain dia sendiri mengambil untuk dirinya sendiri, dia pasti juga menerima komisi dan persenan dari anak-anak buahnya. 他是一个税吏长，所以除了他自己在那里榨取那些人民的税收，他还有很多的部下，所以从中他也获益。 Sehingga pemungut cukai adalah satu kelompok yang sangat dibenci dan yang dijauhi, yang ditolak, yang dinistakan oleh orang-orang Israel pada masa itu. 所以税吏是一群犹太人非常憎恨的人，而且远离他们，甚至有时候会亵渎他们。 Tidak ada orang biasa yang mau bergaul dengan pemungut cukai. 一般人不愿意跟这些税吏来交往， Bahkan mereka sangat mungkin ya penuh dengan kebencian dan sumpah serapah dengan mereka yang dianggap memeras itu. 所以他们常常可能就会诅咒这些常常欺压他们的税吏。 Dan kemudian Lukas mencatat, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kebetulan badannya pendek. 那在这里也讲到，他是税吏长，但是他的身量刚好又是非常矮小， Sehingga dia tidak bisa seperti orang biasa untuk ya beraktivitas atau dalam arti ini Yesus sedang datang dalam suatu rombongan di mana banyak orang sedang menyambut, dia nggak bisa ngelihat. 因为他矮小，不像其他人可以看到那个耶稣和他的群众来。 Jadi kondisi tubuhnya membuat dia harus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. 因为他矮小，所以他必须爬上那个桑树来看耶稣。 Sebenarnya saudara, kita melihat Zakheus ini adalah satu figur yang ironis. 其实，如果我们看撒该这个人物，真的是非常讽刺的一个人物。 Dia memiliki semua kekayaan dan harta, 他拥有很多的钱财， tetapi hidupnya ditolak dan disisihkan masyarakat. 但是群众却排挤他、排斥他。 Hidupnya tidak diterima, bahkan dibenci dan dimusuhi oleh orang banyak. 很多人仇视他，而且远离他。 Memang itu adalah pilihannya sendiri. 不错，那是他自己的选择。 Seorang yang dianggap tidak bermoral, 别人认为他是道德败坏的人， seorang yang jahat, seorang yang bejat, seorang pengkhianat. 非常邪恶、出卖国家的人。 Dan belum cukup sepertinya, dia kebetulan juga bertubuh pendek. 而且他还身量矮小， Sehingga kondisi ini membuat dia semakin tersisihkan. 因为这个地位，所以让他被人所排挤。 Tentu saja dia bukan orang yang bodoh, 当然，他也不是愚蠢的人， dia pasti orang yang cerdik. 他一定是非常明洁的人。 Dengan kecerdikannya itulah dia memanfaatkan posisinya untuk mengambil sebanyak-banyaknya
dari orang-orang yang dia tekan dan dia peras. 他是非常机灵，所以他常常用欺诈的方式来压迫那些犹太人民。 Saya ingin supaya kita juga bisa mengidentifikasikan diri kita dengan tokoh ini, Zakius. 我也想在这里让大家想象一下我们跟撒该的那种关系。 Saudara, karena pada dasarnya, saudara dan saya, kita adalah sama-sama orang berdosa seperti Zakius. 其实你和我基本上就好像撒该，我们都是罪人， Sama-sama punya di dalam diri kita yang namanya ketamakan. 而且我们内心也有一种的贪心。 Tetapi mungkin di dalam cara dan konteks yang berbeda. 可能但是我们用的方法是不一样的。 Kalau kita jujur mau melihat kepada kondisi diri kita, 如果我们要真实的来看我们自己， siapa yang tidak menginginkan uang yang banyak? 其实谁不想拥有很多的钱财呢？ Siapa yang tidak menginginkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya? 真的谁不想有权有势呢？ Kita semua manusia sama-sama di dalam segala hal cenderung memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. 其实我们所有人常常都以自我为中心，以自己的利益为最基要的。 Pada dasarnya kita dan Zakius itu sama. 所以基本上我们和撒该是一样， Hanya posisinya dan tempatnya yang berbeda. 只是我们的地位和我们的所在的地方不一样。 Kita mungkin tidak hanya sekedar ingin ya uang atau harta kekayaan. 我们不只是想要有钱财有权势， Tapi mungkin ketamakan dan keserakan kita bisa dalam bentuk yang lain, misalnya pujian, pengakuan. 但是我们的那种贪婪可能是以其他的方式，我们就是很想得到别人的赞赏、别人的奖许。 Kita memikirkan setiap kesempatan untuk meraih dan mendapatkan sesuatu bagi diri kita. 我们常常不择手段，用尽任何的机会来为着我们自己的利益。 Saudara, waktu kita melihat cerita ini, kita melihat sebenarnya gambaran diri setiap kita juga ada di situ. 弟兄姐妹，当我们看这个故事的时候，我们其实也看见自己的影子在里面。 Ya, mungkin perbedaannya kita tidak di dalam posisi persis seperti dia yang pada waktu itu dijauhi, yang dibenci dan ditolak oleh masyarakat. 可能分别之处是我们不至于被人排挤、被人厌恶。 Mungkin juga kita saat ini tidak di dalam kondisi postur tubuh yang pendek, 可能我们自己的身量、个子也不是太矮小， tetapi itu bukan hal yang paling esensi. 但是那不是最基要的。 Karena pada dasarnya, saudara, sama seperti Zakius, kita semua adalah orang berdosa. 因为最基本的，我们和撒该一样，我们都是罪人。 Yang di dalam pemikiran dan hati kita selalu hanya ada satu, yaitu diri kita sendiri. 在我们的心思意念中，我们常常想到的是什么呢？就是我们自己。 Saudara, pohon ara itu satu gambaran betapa terasingnya dan tersisihkannya hidup Zakius pada waktu itu. 弟兄姐妹，这个上述就描绘了那时候，撒该想到自己是如何被人所排挤、被人所排斥的。 Hidupnya yang begitu terobsesi dengan kekayaan dan harta. 他的生命是被那个钱财所迷住， Membuat dia pada akhirnya hidup terasing dari orang lain. 使他最后被人所厌弃， Bahkan terasing dari Tuhan. 甚至于也离弃了上帝。 Saudara, ketika kita juga melihat bahwa diri kita hanya satu-satunya yang penting, yang perlu untuk dipuaskan, yang perlu untuk dipenuhi keinginannya, maka sebenarnya kita sendiri pun juga mengalami keterasingan. 弟兄姐妹，当我们自我为中心，常常什么都是以自己的权益为主的话，其实我们也是被人所离弃的。
hidup yang begitu berorientasi dan berpusat hanya kepada diri sendiri adalah hidup yang terasing. 真的，如果我们只是以自己为中心，我们活着就是被人所排斥的那种生活。 Hidup yang egois itu adalah hidup yang tersisihkan dari orang lain. 自私的生活就是让人远离了我们。 Seringkali saudara dan saya kita tidak menyadari hal ini. 弟兄姐妹，你们和我常常都是没有意识到这件事。 Sampai satu kali dia mendengar Yesus masuk ke kotanya. 直到有一次，他听见主耶稣来到他的城市中。 Saudara, pada hari itu terdengar kabar bahwa Yesus Rabi itu yang dia sudah pernah dengar sebelumnya, ternyata masuk ke kota Yeriko hari itu. 在那一天，他所听到的那位先知耶稣，原来进到耶利哥城了。 Mungkin sekali dia juga tahu bahwa salah satu murid Yesus itu adalah juga berprofesi pemungut cukai. 可能他也知道主耶稣其中一个门徒也是税吏。 Dan kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya dari Injil Lukas, 如果我们读之前的几章， misalnya di pasal 15, 比如说第15章， di situ ada keterangan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. 就是常常那些税吏和罪人都常常挨近耶稣。 Jadi reputasi Yesus itu juga sudah santer kemana-mana bahwa dia itu friendly dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai. 所以他就已经听过那个风声，就是主耶稣常常是亲近，而且对那些罪人税吏是非常友善的。 Tentu saja juga selain itu, kabar bahwa Yesus itu juga adalah seorang pembuat mujizat yang menyembuhkan banyak orang sakit itu juga pasti sudah sedikit banyak sampai ke Zakheus. 当然，他也听见过主耶稣行很多神迹，医治了许多的病人。 Karena saudara sebelum pasal 19, perikop di atasnya, menjelang masuk kota Yeriko, Yesus baru saja menyembuhkan Bartimeus di luar kota Yeriko. 因为之前他就已经医治了一个瞎子巴多罗麦。 Jadi ketika rombongan Yesus itu meneruskan perjalanan masuk ke dalam kota, maka itu menjadi satu kehebohan yang menarik crowd massa yang sangat besar. 听见主耶稣要来到那个城市，所以有很多群众在那拥挤喧哗，他们要看主耶稣。 Saudara, hidup Zakheus adalah hidup yang sebenarnya hampa. 其实撒该的生活是非常虚空的。 Ya memang hartanya banyak, 不错，他有很多钱财， uangnya banyak, 有很多钱， tapi hatinya hampa. 但是他的心是虚空的。 Dan jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu siapa dirinya. 在他的内心深处，他清楚知道自己是谁。 Oleh karena itulah dia sangat excited untuk mencari tahu dan untuk melihat siapa Yesus ini. 所以他非常兴奋，他非常激动，想看见这位主耶稣到底是怎样的一个人。 Saudara, dia bertubuh pendek tetapi dia tidak berakal pendek. 弟兄姐妹，他个子小，但是不是说他不机灵？ Dia mendahului orang banyak, kemudian dia lihat ada pohon yang dia bisa panjat. 他跑在众人的前头，然后他看见有一棵桑树。 Saudara, kalau Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkan ini pohon sycamore. Ya, kita LAI menerjemahkannya pohon ara. 我们中文就是翻成是桑树。 Iya, jadi saudara bentuknya itu memang tadi seperti yang tadi di atas ya. Ini situs yang katanya itu pohon ara Zakheus. 这个就是讲到是撒该所爬的那棵桑树。 Jadi seperti itu kira-kira. 大概就是桑树就好像这样。 Jadi dia melihat pohon ini, maka dia punya akal, dia panjat supaya memberikan kepada dia posisi untuk bisa melihat. 他看见这棵桑树，因此他就爬上去，让他站在一个有利的位置，能够看见主耶稣。 Maka rombongan Yesus semakin mendekat.
所以当主耶稣和他群众靠近的时候， dia begitu menantikan ingin lihat Yesus itu siapa. 他非常渴望看见主耶稣是到底是怎样的一个人物。 Tapi pada hari itu terjadi sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. 那一天就发生了在他意料之外的事。 Bahwa ternyata Yesus berhenti di pohon ara tempat dia memanjat. 原来主耶稣就停止在那个撒该所爬的桑树， Dan bukan saja berhenti, tetapi Yesus melihat ke atas. 不只是停下来，而且主耶稣往上看。 Dan lebih mengejutkan lagi, Yesus memanggil namanya. 更令人惊讶的是，主耶稣呼叫他的名， Dan Yesus menyatakan satu keinginan yang di luar dugaan dia sama sekali. 然后他想不到主耶稣会有这么的一个请求。 Zakheus. 他说：“撒该 Yesus memanggil namanya. 主耶 Dari 稣， mana Yesus tahu? 主耶稣能够叫他的名字，主耶稣怎么知道呢？ Tentu dia Tuhan. 当然，因为他是上帝。 Bukan kebetulan Yesus memang masuk ke kota itu untuk mencari Zakheus. 其实也不是偶然的是，主耶稣来到那个城市要寻找撒该。 Sama seperti Yohanes mencatat di dalam pasal 4 ketika Yesus harus melintasi Samaria untuk menemui seorang perempuan berdosa di sumur Yakub. 就好像约翰福音第4章，主耶稣要到撒玛利亚去见一个妇女一样。 Zakheus, turunlah. 他说：“撒该，快下来！ Hari ini aku mau berkunjung tinggal di rumahmu. 我今天必住在你家里。” Saudara, bukan semata-mata Zakheus yang punya antusias dan keinginan kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. 弟兄姐妹，原来不只是撒该他这么渴慕想见主耶稣， Ya, itu memang penting dan itu dicatat oleh Lukas. 不错，这是非常重要，而且路加也把它记载下来。 Tetapi bukan itu yang menentukan. 但是那不是个决定性， Melainkan inisiatif dan keputusan Yesus sendiri untuk menjumpai Zakheus di pohon tempat dia memanjat. 而是主耶稣主动，他采取主动来去见那个在树上的撒该。 Sangat mungkin bahwa tujuan Zakheus hanya ingin sekedar melihat. 很可能撒该其实想看主耶稣一眼而已， Dia bahkan ingin melihat dari atas pohon, tapi sekaligus dia bersembunyi dari orang banyak. 可能他想在树上看耶稣，因为他想隐藏自己，不让众人知道。 Bayangkan reputasi dia yang begitu buruk, kalau dia berada di tengah-tengah masa, seperti apa? Ya sangat mungkin dia juga bisa dijadikan bulan-bulanan masa. 想想看，的名声这么坏，如果他在群众当中，可能会被他们误导。 Jadi pohon itu tempat di mana dia mencoba untuk melihat, juga adalah sekaligus tempat dia bersembunyi. 所以他所爬上的桑树，也是他影响自己的树。 Tentu saja, bagaimanapun dia juga punya dignity, dia juga punya kehormatan, karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai. 因为他到底是一个税吏长，所以他也有他自己的尊严。 Dia hanya sekedar ingin melihat, tentu saja dia tidak ingin dipermalukan. 他只是想看，不想受到众人的羞辱。 Tetapi yang terjadi pada hari itu adalah Yesus melihat ke atas dan memanggil dia turun dengan namanya. 但是当天所发生的就是主耶稣往上看，然后叫他的名字，叫他下来。 Dan bukan hanya itu, Yesus mengatakan, aku ingin datang ke rumahmu. 不仅如此，而且主耶稣说：“我要住在你家中。” Saudara, datang dan makan bagi orang Yahudi dan bagi kita pada umumnya juga orang Tionghoa adalah satu fellowship. 当我们说去一个家里，然后跟他们吃饭，对犹太人，对我们华人来讲，也是 Satu tanda persekutuan, 是一种团契的精神， sekaligus tanda penerimaan. 也是表示我们接纳那个人。 Dan di dalam konteks ini secara lebih khusus lagi adalah 在这个背景之下，特别是 tanda pengampunan. 就是说到他被饶恕了。
Kalau kita juga melihat Zakius, saya ajak juga melihat kepada diri kita. 当我们看撒该的时候，我也邀请各位来看我们自己。 Sebab Zakius yang tersisih dan tertolak itu pada dasarnya adalah kita juga orang berdosa yang seharusnya terbuang jauh dari hadirat Tuhan. 撒该是一个被人唾弃的人，其实我们也是罪人，我们也应当被这样所排斥。 Kita tidak layak sama sekali untuk diperhatikan, untuk dikasihi. 我们不配得被关注或者被爱， Karena pilihan hidup kita sendiri, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. 因为我们自己的选择，我们是罪人。 Tetapi hari ini saudara dan saya bisa ada di sini. 但是今天你和我能够在这里， Bukan karena kita yang ingin lebih dulu mencari dan mengenal Yesus. 不是因为我们渴望去寻求主耶稣， Tetapi Yesus yang sengaja datang untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. 而是主耶稣他的意愿，他愿意来到我们中间来寻求你，寻求我。 Itulah yang menjadi puncak daripada perikop ini di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 这就是这段经文的高潮，第10节，人子来为要寻找拯救世上的人。 Inilah Injil kasih karunia Allah bagi orang berdosa. 这是上帝的恩典，对那些罪人来说， Tidak seorang pun kita yang pantas dan layak. 我们没有一个人配得的。 Kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan keegoisan. 我们所有人都是这样的自私， Kita penuh dengan ketamakan dan keserakahan. 我们充满贪婪， Kita hanya memikirkan diri kita, 我们只是想到自己，以自己为 tidak 本， memikirkan Allah, tidak memikirkan sesama. 没有想到上帝，也没有想到 Hidup 其他 hanya 人。 bagi diri sendiri. 我们生活也是为自己而活。 Tetapi bagi diri kita yang berdosa seperti inilah, Kristus datang mencari untuk menyelamatkan kita. 但是就是我们这些罪人，主耶稣要来寻找我们。 Firman Tuhan berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengaruniakan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. 圣经这么说，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Saudara, tentu saja waktu Yesus mengatakan, Zakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Itu adalah kalimat yang sangat mengagetkan dan mengejutkan banyak orang pada saat itu. 当主耶稣说：“撒该，你快点下来，我要住在你家中。”他说这句话的时候，令很多人感到非常惊讶。 Saya membayangkan mungkin sebagian masa itu tiba-tiba terdiam dan hening mendengar apa yang dikatakan Yesus. 我相信那时候众人听见，可能他们就哑口无言。 Gak salah kita dengar. 我们听的没有错吗？ Gak salah dia ucapkan seperti itu. 他怎么会说这句话呢？ Apa dia gak tahu siapa orang itu? 难道他不知道那个人是谁吗？ Menjadi satu kegemparan. 那时候就变成哗然一片。 Itulah yang dicatat di ayat yang ke-7. 在第7节是这么说的。 Tetapi semua orang yang ada di situ bersungut-sungut. 那时候所有人在那里议论发怨言。 Saudara, kasih Tuhan itu adalah kasih yang mengejutkan dan mengagetkan. 不错，上帝的爱是令人感到惊讶和吃惊的。 Sebab bagi banyak orang sudah sepantasnya, sudah selayaknya Zakius, sang kepala pemungut cukai itu dilaknat, disumpah serapahi, dikutuk. 因为对很多人来说，这个撒该是该死的，他应该受到咒诅。 Tetapi ini guru, rabi, dan kalau benar dia adalah nabi, kenapa dia mau bergaul dengan orang ini? 但是这位夫子，这位拉比，如果他真的是先知，为什么要跟这种人打交道呢？ Saudara, dalam pemikiran orang Yahudi, 犹太人的想法是， ketika kita bergaul dengan orang berdosa, maka kita pun juga mengambil bagian di dalam dosa orang itu. 如果我们跟罪人打交道，那么我们也
对犹太人来说也是在他的罪恶上有份。 Jadi ini pasti menjadi satu kontroversi pada waktu itu. 所以当时候这是令人感到非常的议论的话题。 Tetapi itulah kasih Yesus. 但是这就是主耶稣的爱， Kasih Yesus yang bukan saja menembus berbagai sekat budaya dan perbedaan-perbedaan preferensi. 主耶稣的爱能够冲破所有的那个阶级，所有的文化， Bahkan menembus saudara penghakiman secara agama dari masyarakat pada masa itu. 甚至能够冲破所有那些宗教对人的那种刑罚论断。 Saudara, ada satu kalimat yang ditulis oleh Timothy Keller, seorang pendeta dari Amerika, mengatakan begini, kenapa dunia menyukai Yesus tetapi tidak menyukai gereja? Tim Keller 是美国的一位牧师，他曾经说：“为什么世人爱耶稣呢，不爱教会？” Saudara, pada waktu itu dia memang konteks sedang membahas, saudara, tentang perumpamaan anak yang hilang. 因为那时候他讲这句话是他基于那个浪子的故事。 Sebab sesungguhnya dunia ini penuh dengan anak-anak yang hilang. 其实这个世上就是有很多的浪子， Dan anak-anak yang hilang itu ada pada figur seperti Zakheus. 那么浪子这种形象，我们可以发现在撒该身上被反映出来。 Dan anak-anak yang hilang itu adalah orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang menyukai Yesus. 浪子就是那些已经迷失的罪人， Tetapi justru mereka ditolak oleh masyarakat dan oleh otoritas keagamaan, oleh orang-orang yang religius pada masa itu. 但是这些浪子就是被众人、被宗教领袖所排挤的。 Saudara, inilah yang menjadi juga satu pergumulan kita dengan tema kasih bagi yang tersisih. 这对于我们来说也是一个挣扎，正如我们的主题说，爱那些被弃的人。 Apakah saudara menyadari betapa besarnya Tuhan telah mengasihi kita apa adanya sebagai orang yang berdosa? 大家有没有想到，主耶稣对我们这些罪人的爱是何等的长阔高深呢？ Tuhan mengasihi Zakheus, orang yang terbuang dan tersisih pada zaman itu. 主耶稣爱这个被人所遗弃、被人所唾弃的撒该。 Tuhan yang sama, yang mencari dan mengasihi saudara dan saya, yang seharusnya juga terbuang oleh karena dosa-dosa kita. 主耶稣同样来寻找你、寻找我，其实我们应该也是被人所唾弃、所离弃的。 Jika kita sungguh menyadari betapa besarnya Tuhan telah menerima kita dan mengasihi kita apa adanya, 如果我们真的清楚明白上帝是如何接纳我们这些人罪人的话， apakah kesadaran itu mempengaruhi dan mendorong kita untuk belajar mengasihi sama seperti Yesus mengasihi? 当我们意识到主对我们的大爱的时候，我们有没有也会对其他人也反映出这种爱呢？ Saudara, di dalam Galatia pasal 1 juga ada kata-kata bahwa Dia adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Kalau tadi di ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 在加拉太书也是讲到主耶稣是来要寻找我们这些人，正如好像在路加福音也说，主耶稣来要寻找拯救世上的人。 Saudara, kata menyelamatkan rescue itu adalah satu kata yang penting. 拯救这个字是非常重要的， Sebab kata search and rescue itu hanya tertuju kepada orang yang lost, dalam kondisi yang lost dan dalam keadaan yang helpless. 寻找和去拯救呢，是要找那帮什么呢？是感到自己无助，已经失落的那群人。 Oleh karena dosa, saudara dan saya kita semua ini dalam state keadaan yang lost dan kondisi yang helpless. 所以你和我是罪人，我们都是在那个迷失无助的状态之下。 Kita bukan saja sekedar butuh
satu ajaran dan perintah-perintah agama untuk kita lakukan. 我们不是只是需要那些宗教上的命令要我们去遵守而已。 Seperti seorang yang gak bisa berenang tercebur di kolam yang dalam. 比如说，有一个人不会游泳的人掉进那个游泳池， Tidak banyak gunanya kita memberikan arahan, petunjuk, perintah bagaimana caranya berenang. 如果我们在旁边叫他你应该怎么做，来叫他去游泳是没有。 Yang dia butuhkan adalah ada seorang yang rescue yang datang untuk menyelamatkan. 他需要的有一个救护员能够跳进去来救他。 Itulah kondisi Zakheus. 大概就是这种的情况， Dan itu juga kondisi saudara dan saya. 也是你和我的状况。 Dan itulah yang Yesus lakukan bagi kita. 这也是主耶稣为你为我所做的。 Pada waktu dia datang dan naik ke atas kayu salib. 当他来到世上，然后被钉在十字架上。 Saudara, maka itu menjadi sebuah kontroversi dan kegemparan pada masa itu, tetapi Yesus tetap melakukan apa yang dia lakukan. 虽然引很多人的纷争议论，但是主耶稣仍然如此做。 Dan kita tahu bahwa ayat 8, Zakheus berdiri dan mendeklarasikan pertobatannya. 然后我们看第8节，撒该站起来宣告他自己悔改。 Dua hal yang dia nyatakan. 他做了2件事。 Setengah hartanya dia akan bagi-bagikan kepada orang miskin. 他说他的一半会分给穷人。 Yang kedua, 第二， bagi setiap orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. 他曾经欺压欺骗的，他会4倍奉还。 Saya berpikir setelah dia bagikan setengah harta miliknya, 我在想，如果他把一半的财产分给人， setengahnya lagi apakah cukup untuk dia bayarkan 4 kali lipat pada orang-orang yang pernah dia peras? 还剩下的一半足够他来赔偿别人4倍吗？ Karena tidak perlu diragukan lagi bahwa cara-cara pemerasan itulah yang selama itu dia lakukan untuk memperkaya dirinya. 毫无犹豫，他长久以来就是用这种勒索、欺骗的方法来使自己有钱。 Saudara, ini bukan sesuatu yang enteng dan main-main. 其实这不是儿戏，也不是轻易能够做到的。 Ada nggak di antara kita yang dalam pertobatan kita bersedia untuk membagikan separuh harta kita kepada orang miskin? 在我们中间有没有已经悔改的，愿意将自己一半的钱财分给其他 Saudara, 人？ ini sesuatu yang luar biasa. 对我来说真的是不可思议啊！ Saudara, pertobatan Zakheus itu kita bisa lihat sungguh terjadi dari mana? 我们知道撒该真正悔改，从哪里可以看得出呢？ Dia menyadari dosa-dosanya. 他觉悟到自己所犯的罪， Bukan saja menyadari, tapi dia mengakui. 他不只是觉悟到，而且他承认。 Dia bukan saja mengakui, tetapi dia juga mau memperbarui. 他不只是承认，而且他愿意更新自己。 Saudara, pertobatan itu memang asal mula arti utama dari kata pertobatan itu adalah perubahan pikiran. 悔改的意思就是改变我们的意念。 Dan kita melihat pikirannya sudah mengalami perubahan orientasi. 我们看见他的想法已经有所改变了。 Setelah bertemu Yesus, 看到主耶稣后， maka orientasi pikirannya tidak lagi kepada uang dan harta. 所以他不再专注于钱财方面。 Sesuatu yang sebelumnya begitu mendominasi seluruh pikiran dan hidupnya. 之前他所想到的都是关于钱财的问题， Dan itu dia buktikan, 而他证实了， bukan saja perubahan pikiran, orientasi, dan hati, perasaan, tetapi juga tindakan. 他不只是改变他的心思意念，而且他真的采取行动。 Dia katakan,
Aku akan berikan setengah harta milikku kepada orang-orang miskin. 他说我会把一半分给穷人。 Yang tadinya begitu berorientasi hanya kepada diriku dan aku. 本来他常常都是说老我、自我为中心， Sekarang dia melihat orang lain. 但是他现在能够看到其他人， Kasih yang dia alami dan dia terima dari Yesus. Kasih itu yang mengubah dia. 他从主耶稣所领受的爱改变了他， Sehingga dia juga bisa mengasihi orang banyak tanpa memandang siapa mereka. 所以他也能够爱其他人，不管他们的背景是如何。 Orang-orang miskin juga adalah termasuk golongan orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tertolak dan diabaikan. 穷人也是常常被人所忽略、被人所唾弃的。 Ketika Zakheus mengalami perubahan hati oleh kasih Tuhan dan pertobatan, maka hatinya itu mulai bisa melihat kepada orang lain. 当主耶稣的爱改变了撒该的心的话之后呢，他就开始能够睁眼看其他的人， Dan dia mulai melihat Allah sebagai keindahan yang terbesar, bukan harta, bukan kekayaan. 然后他看见钱财不是最美好的，最美好的就是主。 Saudara, dia tidak ragu untuk meninggalkan orientasinya akan keserakahan dan ketamakan harta benda. 弟兄姐妹，所以他要放下他以前对钱财的那种贪婪， Dan dia mulai melihat pada orang lain untuk menjadi sasaran dari kasih. 他开始把目标放在其他人的身上，要反映主的爱。 Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? 弟兄姐妹，你和我的生命又是如何呢？ Apakah harta benda atau hal-hal di dunia masih begitu rupa mengikat dan mendominasi kita sehingga kita nggak bisa mengasihi orang lain? 是不是世上的财物令我们在里捆绑我们的心，让我们不能够去看、去爱其他人呢？ Atau kasih kita itu sangat segmented, sangat terkotak-kotak? 或者我们的爱是被划分的？ Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat terpolarisasi. 我们活在一个非常多元化的一个社会。 Sebentar lagi akan ada, saudara, ya, pesta politik, ya, pilpres yang akan membawa polarisasi yang tajam. 等一下，下一年我们会有那个总统选举，就会令我们变成分级化。 Sehingga satu kelompok dengan kelompok lain akan sangat mudah untuk melihat pihak lain itu sebagai pihak yang dimusuhi atau sebagai lawan. 不同党派的人或者那个追随者，他们就会视对方为竞争者，仇视他们。 Kita hanya mau mengasihi yang satu pilihan, satu pemikiran, satu kelompok dengan kita. 我们只想跟我们一样想法的人，或者跟我们有同样背景的人在一起。 Kasih kita tertuju hanya bagi yang satu agama, satu marga, bahkan mungkin satu gereja. 我们的爱只限制于什么呢？同一个宗教、同一个教会或者同一个姓氏。 Kalau tidak, itu artinya tidak cocok, tidak masuk kriteria, tidak memenuhi syarat untuk kita kasihi mereka. 如果不是的话，那就不是值得我们去爱的目标。 Saudara, 弟兄姐 apakah 妹， kasih seperti itu ketika kita menyadari Tuhan mengasihi kita sebagai orang berdosa apa adanya? 当主完完全全接纳我们这些罪人的时候，我们会是否有这种想法，把我们的爱划分？ Kalau saudara dan saya kita sungguh menyadari dan mengalami kasih Kristus, siapa orang-orang yang tersisih yang ada di sekitar kita? 如果你和我已经领受上帝主耶稣的大爱，那么我们有没有想看，我们是周围有哪些被人离弃的人需要我们的爱呢？ Zakheus yang ada di sekeliling kita. 在我们四周有哪些是撒该的那类人呢？ Mungkin ada Zakheus di dalam keluarga besar famili kita.
可能在我们的大家族有撒该这类人， yang kaya tapi pelitnya minta ampun sehingga kita nggak suka, kita nggak mau bergaul. 非常有钱，但是非常吝啬，所以我们不想跟他交往。 Atau ada orang yang bahkan mungkin dalam lingkungan dekat dengan kita, satu kantor, satu pekerjaan, tapi kita sisihkan karena kita rasa kita nggak cocok, kita nggak bisa masuk dengan dia, nggak sepemikiran dengan dia. 或者在我们的职场上，有没有一些我们的同事，我们觉得跟他格格不入，所以就不会去关怀他呢？ Mungkin ada orang-orang yang telah memang pernah berbuat salah kepada kita, merugikan kita, sehingga menyakiti hati kita, lalu kita cap, ya orang ini adalah orang yang saya harus jauhi. 可能有些人他们已经刺伤我们的心，做一些伤害我们的心的事，所以我们说啊，我们要远离这种人。 Tapi sama seperti Yesus pada hari itu justru datang kepada Zakius untuk menerima dia. Maka maukah kita juga pada hari ini menyadari kasih Tuhan, kita juga mau belajar mengasihi orang-orang demikian. 但是主耶稣来要寻找撒该，我们愿意吗？好像主耶稣有那个爱心来去寻找，来去爱那些被人遗弃的人吗？ Saudara, ada satu catatan dari Clemens Alexandria yang menulis bahwa Zakius kemudian hari menjadi bishop pertama di Kaisarea. Clemens Alexandria 曾经说，在凯撒的大地，最后这个撒该变成是第一个大主教。 Memang tidak ada dokumentasi lain yang meneguhkan catatan Clemens ini, tetapi kalau memang benar, maka artinya yang dicatat oleh Lukas bahwa Zakius sungguh-sungguh berubah dan diubah oleh Tuhan. 不错，没有其他的文献在证实，但是如果那是真的话，就表示撒该真的悔改了。 Bagaimana dengan hidup kita? 我们的生命又如何呢？ Tuhan kiranya menolong. 愿主耶稣帮助我们每一位。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan ampunilah kami orang-orang berdosa 主啊，求你赦免我们这帮罪人， yang masih hidup hanya bagi diri kami, 仍然只是为自己而活， yang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, 活着只是为了自己， yang masih tamak dan serakah akan harta dunia, 而且常常贪爱这个世上的财物， yang masih menginginkan segala sesuatu yang fana di dunia tetapi yang tidak peduli dengan sesama dan kepada Tuhan. 我们只是爱这世上的财物，而没有去理会我们四周的人。 Tuhan, biarlah kasih-Mu sekali lagi boleh menjamah dan mengubah hidup kami. 主啊，愿你的爱再次触摸我们，而且改变我们。 Kami sadar Tuhan tidak mudah untuk belajar mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kami. 不错，要爱你怎样爱我们，去爱其他人是不容易的。 Kasih yang tidak membeda-bedakan. 一个不区分人那种爱， Kasih yang tidak mudah untuk menjudge dan menghakimi orang lain. 一个不论断人的爱是很难的。 Melainkan kasih yang mau mencari, yang mau menerima, yang mau mengampuni orang lain. 而是那种愿意接纳人、寻求人的那种爱。 Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. 我们需要你的恩典呢，主。 Kami memohon ini semua. 我们向你祈求 Di，dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。